Assalamualaikum semua warga YouTube. Mestilah warga YouTube kan, sebab mesti korang tengok ni di dalam YouTube. YouTube ni dah menjadi satu platform yang popular untuk orang cari video, cari itu, cari ini. Selain daripada Google, kalau kita cari mungkin kita akan dapat benda yang macam something bentuk penulisan, website ataupun blog. Dan YouTube ni satu platform yang bervideo lah. So era baru, cara baru, dan ramai yang suka menggunakannya. Okey, cukup untuk YouTube. Pada hari ni, petang ini, lewat sikit kita bersiaran. Tapi tak apa. Apa yang isu yang saya nak kongsikan hari ni adalah berkenaan dengan wabak-wabak yang sedang menular ataupun sedang tersebar di serata dunia, yang hangat diperbincangkan, diperkatakan pada ketika ini, iaitu COVID-19, Coronavirus 2019, yang dilaporkan bermula di Wuhan, China, dan kini dah meragut lebih beribu-ribu nyawa. Dan sehingga kini tiada lagi secara rasminya ataupun diumumkan secara rasmi ada orang kata antidot, vaksin ataupun ubat untuk merawat inilah wabak COVID-19 ni. Apa yang mengerikan berkenaan wabak COVID-19 ni, pada saya, wabak-wabak lain pun seperti influenza A dan sebagainya yang mudah berjangkit, macam rotavirus pun mudah berjangkit, tapi dia bawaan air, dan juga boleh makanan, bukan bawaan air lah, tapi biasanya ni dia tidak memberikan ruang untuk motosikal mencelah di tengah ni. Saya kira laluan untuk kenderaan seperti kereta cukup luas. Apa salahnya sekiranya diberi ihsan sedikit ruang untuk golongan motosikal sama-sama turut menggunakan kemudahan jalan raya ni. Kita tak nak menindas sesiapa pun, tapi bertimbang rasa ataupun peka dengan pemanduan anda. Itu penting. Okey, berbalik pada wabak influenza tadi, diinfokan kepada kita ianya sangat mudah, orang kata mudah tersebar, mudah merebak, mudah menjangkit melalui sentuhan ataupun kesan-kesan sentuhan. Sentuhan itu memang directly lah kita akan boleh membawa dia punya droplet dia tu. Virus itu boleh melekat kat baju, kat apa. Tapi apa yang disentuh juga boleh, orang kata, meninggalkan droplet virus COVID-19 tu. Dan seterusnya, individu lain yang sihat menyentuh permukaan yang terdapat droplet COVID-19 tu juga boleh dijangkiti. Maksud di sini bukan pegang tu terus kena jangkit, tidak. Dia terkena tangan, dia tidak boleh menyerap masuk ke dalam kulit macam tu. Tak salah saya lah, difahamkan. Melainkan BNB tangan ada luka ataupun badannya ada luka. Kalau yang terkena permukaan tu adalah badan ataupun tangan. Tapi commonly lah tangan lah biasa, sebab kita sebagai manusia ni, tangan kita banyak memegang itu, memegang ini. Especially benda-benda yang
tempat-tempat awam, benda-benda yang kegunaan awam. Contoh tandas awam, apa, pondok bas awam ke apa, bas awam, tren awam, semua yang ada satu benda yang banyak public pegang, banyak orang awam pegang, menggunakan dia. Mungkin untuk berpaut, mungkin untuk pegang, mungkin untuk buka pintu, benda-benda seperti ini. Tetapi COVID-19 ni dikatakan boleh dihindari sekiranya kita kerap bersanitasi kan, sanitizer kita punya tangan ke apa. Sebab peluang chances terbesar untuk dia menjangkiti satu-satu individu ialah dengan individu tersebut memegang permukaan yang dikatakan mempunyai droplet COVID-19, dan seterusnya individu tersebut menyentuh tangan yang telah tercemar dengan droplet COVID-19, dan seterusnya menyentuh muka, mulut ataupun mata, hidung, dan seterusnya masuk ke dalam tubuh tanpa kita sedari. Macam tu. Contoh paling senang, makan. Kita mungkin tak basuh tangan, kita makan. Contoh makan, kalau kita nak makan nasi, biasanya kita akan basuh tangan. Tapi kalau macam kita makan keropok, kalau kita makan apa benda-benda makan ringan, jarang kita nak basuh tangan lah kan. Rasanya macam saya ambil contoh mudah macam keropok. Ada orang pergi kedai beli keropok, lepas tu cuci tangan dulu mau makan. Rasa rare. Saya tak tahu, mungkin saya ni, amalan saya mungkin buruk, ataupun saya rasa macam kebiasaan. Tambah-tambah lagi budak kecil. Ya, kenapa saya kata budak kecil? Budak kecil ni lah maknanya dia lebih mudah terdedah. Sebab memang dah jadi lumrah budak-budak kecil, lumrah budak-budak pula. Macam yelah, budak-budak penuh dengan dunia keriangan, bermain sana sini. Dia orang tidak menghiraukan langsung. Jangan kita katakan pasal COVID-19, tapi bahaya-bahaya yang tidak berjangkit, tidak berwabak ni pun untuk golongan kanak-kanak ni dia tidak dapat menilai, dia tidak dapat mengawasi. Pada mereka dunia ni penuh dengan permainan, happy, seronok, itu semua mainan. Cerek air itu pun mungkin dia anggap itu mainan. Sebab itu bahaya benda-benda macam tu. Okey, berbalik kepada COVID-19 tadi. So bermaksud budak lagi mudah, kalau dah merebak, budak lagi mudah terkesan lah. Satu pasal memang sifat budak yang sukar untuk kita kawal, kontrol seperti orang dewasa. Dan satu lagi, budak tahap imunisasi dia memang masih rendah berbanding orang dewasa. Tetapi dengan cara penyebaran COVID-19 yang seperti yang diinfokan di kementerian, di website-website yang dihebahkan oleh WHO juga, chances terbesar adalah melalui sentuhan ni yang saya kata, satu individu menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan droplet COVID-19, dan seterusnya memegang muka, dan seterusnya dapat membawa virus tersebut menuju ke dalam badan kita mungkin melalui mulut. Secara mudahnya, makanlah, kita makan ke apa, atau secara orang kata tidak nampaknya, mungkin droplet tu terkena pada mata, dan kita pun berkelip, dan benda tu pun tersebar di dalam kita punya mata ni, dan seterusnya membawa kepada satu badan lah. Macam tu. Saya bukan ahli orang kata perubatan ke, so fahaman ringkas saya macam tu. So nampaknya kekangan kat sini adalah tabiat kebiasaan kita sehari-hari yang kita perlu ubah.
tabiat tu tidak berapa betul, maknanya kita mudah berpegang apa semua ni, dan kita terus pegang muka. Biasalah kadang gatal ke apa ke, kita garu. Ataupun macam saya cakap tadi, makan keropok kan, terus buka terus makan. So untuk dalam tempoh kita menghadapi penularan wabak COVID-19 ni adalah amat perlu, mesti, tidak boleh tidak kita sanitize kita punya tangan sekerap yang mungkin. Sebab itulah satu-satunya macam boleh saya kata ejen penyebaran ataupun teknik kaedah penyebaran penularan dia menjangkiti seseorang. Sebab difahamkan COVID-19 ni kalau sekadar kita tersentuh, dia tidak menjangkiti individu tersebut lagi. Sekiranya individu tersebut kerap mencuci tangan dan sanitizer tangan apa semua, so dia dapat membunuh virus tersebut, dan virus tersebut terhindarlah daripada individu tersebut. Akan tetapi jika tidak, ianya kemungkinan besar akan menjangkiti individu yang telah tercemar dengan persekitaran COVID-19 ni. So nampak di sini musuh pertama adalah virus itu tersebut, COVID-19, dan yang kedua terbesar adalah tabiat kita ni, tangan kita ni suka pegang sana sini dan tak membersihkan. Sebab kalau kita memegang kotoran, kita akan nampak secara fizikal tangan kita kotor. Let's say kita terpegang kotoran lumpur ke apa, kita nampak kat tangan kita pun basuh. Untuk droplet COVID-19 ni tidak sebegitu. Dia tidak nampak dengan mata kasar. Dia kalau nak nampak, nak dibuktikan, dia melalui ujian makmal, klinikal dan sebagainya. Okeylah. Nah, kalau melihat perjalanan kita hari ni, nampaknya rezeki daripada langit yang Tuhan turunkan, hujan. Kalau takut hujan, jangan bawa motor. Kalau bawa motor, mesti kena faham hujan dan panas ini. Ini biasa, normal lah ni. Asam garam. Kalau ke tempat kerja, naiki motosikal. Cuma pesanan saya, bila hujan ni kena lebih berhati-hati lah, kan? Lebih berhati-hati sebab permukaan jalan menjadi licin. Dan jangan sesekali membuat satu tindakan yang agak agresif ataupun mengejut dan secara drastik. Maknanya macam nak brake slow, terus brake, terus kuat, tak boleh. Dia kena pelan-pelan. Melainkan sistem kenderaan yang anda sedang pandu ataupun tunggang itu ada dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang tercanggih lah. Contohnya seperti ABS, anti-lock braking system, yang mana dia mengelakkan daripada tayar ni terkunci. Sebab once tayar dah terkunci, maknanya tayar ni bergolek, sepatutnya bergolek mengikut jalan yang kita jalan ni. Maknanya kalau kita tengah laju, dia akan bergolek laju lah. Tapi disebabkan kita brake, dia boleh menyebabkan cengkaman tayar kepada permukaan jalan itu hilang, dan dia boleh terhenti terus, dan seterusnya menyebabkan kita lost control lah. Kalau kita dah hilang cengkaman kat atas jalan raya ni, memang akan lost control. Lost control akibatnya apa? Kemungkinan besar memang kemalangan. Kalau kereta, mungkin kita akan terselamat, sebab kita mungkin terselamat, mungkin juga tak terselamat. Jangan ingat akan terselamat saja. Tapi untuk motosikal, berbahaya lah, memang tak selamat lah. Asal jatuh saja pun dah tak selamat.
apatah lagi kalau jatuh dan dirempuh oleh kenderaan lain. Itu 2 kali tidak selamat. So nasihat saya, jangan panik terhadap apa-apa perubahan yang berlaku di laluan anda sepanjang pemanduan anda ketika hujan, baik kenderaan kereta ataupun motosikal. Dua-dua sama, sebab dia bermain dengan cengkaman permukaan tayar dengan permukaan jalan ni. Bila kita sebut pasal cengkaman tayar ni, orang kata apa, cengkaman pada jalan ni, tayar memain peranan lah. Tayar memain peranan. Masuk bab tayar pula. Tayar ni bukan dicipta sebarangan. Corak-corak yang ada pada tayar pun bukan sebarangan direka sebegitu. Ada tujuan-tujuan dia yang tertentu dan spesifik. So kalau macam saya, kalau nak bagi mudah faham, tayar yang murah, so kualitinya akan murah lah. Bahan binaannya pun akan murah, dan mungkin coraknya pun orang kata sekadar ada saja ke, ataupun tidak orang kata macam satu seni, tidak halus, tidak tak mendalam dia punya functionality-nya, asal ada halus saja, pun menjadi salah satu punca. That's why kalau kita perasan, kalau dalam siri perlumbaan F1 ataupun MotoGP, bila cuaca berubah, mereka akan tukar spek tayar diorang. Pada waktu kering, diorang hanya mementingkan sebuah tayar yang bahan binaan dia cukup cengkaman untuk tayar, untuk jalan kering. Bunga pada tayar tidak diperlukan ataupun tidak dititik beratkan. Sebab kalau teori, saya tak tahu teori fizik ke teori logik ke apa, bila ada banyak bunga, dia akan orang kata mempengaruhi geseran tu, dan mungkin akan memberi bebanan dan melambatkan putaran, seterusnya memberatkan motor tersebut. So dalam siri perlumbaan, segala segi yang berkait dengan kelajuan akan dititik beratkan, walaupun dia punya orang kata sumbangan dia kepada ke arah kelajuan tu, ke arah kelajuan dan perlumbaan tu adalah sedikit, tapi ia tetap diambil kira dan dititik beratkan. Salah satu contohnya tayar dan juga aerodinamik kenderaan tersebut, motosikal ataupun kereta. Sebab itu ianya direka bentuk sebegitu rupa untuk orang kata apa, mendapatkan downforce yang dikehendaki, dan seterusnya dengan nak cuba untuk mengoptimumkan segala-galanya supaya kelajuan tu dapat dicapai secara optimum. Tidak seperti kita kebiasaan hari-hari ataupun kenderaan biasa. Sebab tu rupa dia biasa, tak ada sayap-sayap apa semua. Sebab tu bila racing saja mesti ada sayap, mesti ada sirip lah, apalah, semua macam-macam. Sama aja kalau kereta dan motor. Bila tayar macam tu pula. Untuk kering memang tak ada bunga, tapi dia punya bahan binaan dia jenis yang grip, biasanya jenis lembut. Tengok functionality sesuatu, kesesuaian litar. Kalau litar tu jenis banyak kona, saya menganggap mereka akan memilih tayar yang betul-betul lembut lah. Sebab kona perlukan lebih grip dan maksudnya lebih cengkaman lah. So kalau track litar tersebut banyak orang kata jalan-jalan yang lurus agak tegak dan kurang ni, mereka akan mungkin tayar yang medium ataupun hard. So bila kurang cengkaman, dia berupaya untuk meningkatkan kelajuan.
Saya nampak di sini kiranya macam terdapat satu kemalangan di persimpangan di Taman U ni. Mari kita lihat. Yang melibatkan sebuah motosikal dan juga kereta Proton wira aerobik. Saya harap mangsa tiada apa-apa yang serius. Saya harap mangsa tiada apa-apa yang serius. Sebab saya biasa dengar route sini dan saya menyangkakan sini bukan highway yang agak lapang untuk laju. Dan di depan ini pun kita ada satu orang kata corner. So saya rasa tak berapa lajulah pelanggaran tu. Cuma dari segi kegagalan menganggarkan pergerakan kenderaan, antara dua kenderaan tu dia gagal menganggarkan pergerakan. Siapa yang nak brake, siapa yang nak jalan. So bila kegagalan tu berlaku, maknanya dua-dua berjalan, tak ada seorang pun yang brake, akan berlaku pelanggaran. Macam topik yang pagi tadi saya sembang dengan korang semua ni, memang kita kena agak, kita kena ramal pergerakan kenderaan di hadapan ataupun kenderaan di simpang dan sebagainya. Memang kita kena ramal. Memang kita bukan Tuhan untuk meramal benda tu, tapi kita kena agak. Dia macam, kalau saya ambil contoh macam penjaga gawang gol bola sepak kan. Penjaga gawang gol, kita nampak kat sini. Topik yang pagi tadi saya nampak, saya cakap, bila dua lorong nak jadi satu lorong ni, ataupun dari dua simpang nak jadi ke satu arah jalan ni, cara nak masuk tu berebut-rebut macam tadi. Kita boleh nampak contohnya kereta Saga dengan van Nissan ni berebut-rebut untuk masuk. Tiada kefahaman, tiada orang kata pendedahan pengetahuan ataupun kesedaran sivik terhadap lalu lintas jalan raya. Itu yang saya syorkan kepada pihak MyRos ataupun JKJR, supaya ketengahkan benda ni, jadikan benda ni sebagai satu kempen atau sebagainya. Buat satu montaj ataupun video pendek sekitar 15 saat pun dah membadai, saya rasa, untuk mengajak ataupun mengajar pemandu-pemandu se-Malaysia ni. Ialah kalau disiarkan di Malaysia, bila nak masuk dua lorong jadi satu lorong, ataupun dua simpang nak jadi bertemu jadi satu arah jalan saja, perlulah masuk itu ataupun dengan bergilir-gilir. Kalau kenderaan kanan dah masuk dulu, kemudian kenderaan kiri dan seterusnya kenderaan kanan balik. Dia kena jadi satu budaya. Baru boleh. Macam pagi-pagi kita cari nasi lemak. Padahal kalau kita makan lain pun boleh, tapi kita nak cari nasi lemak juga. Orang putih tak makan nasi lemak, orang putih makan benda lain pagi-pagi, makan bijirin apa semua. Okey je, sihat je. Macam-macam, pergi ke angkasa pun boleh. Dia budaya kat sini, budaya pemakanan kat sini macam tu. Okey, berbalik dengan pemanduan tadi, budaya pemanduan kita tak ada orang kata mendidik orang agar macam tu untuk beratur. Itu pun budaya tu. Dia mungkin kena paling betulnya kena bermula di peringkat kecil, sekolah maksudnya. Sebab tu orang tua peribahasa dulu ada kata, melontar buluh biarlah dari rebungnya. Bermaksud bermula daripada kecil, daripada budak kecil lagi, mungkin keanak-anakan lagi, sebelum sekolah tu kita dah didik dia. Kalau nak apa-apa beratur. So bila dah besar dewasa nanti, benda tu dah jadi budaya, dah jadi tamadun dalam hidup dia, supaya mesti kena beratur untuk apa-apa yang ramai orang turut serta menginginkannya tu.
So bila beratur, dia akan jadi satu keadaan yang aman lah. Maknanya semua akan mendapat hak mengikut hak masing-masing. Kalau yang lambat, lambatlah. Kalau yang datang cepat, takkan dia nak dia nak lambat kan. Takkan orang datang lambat dapat dulu. Macam tu kan, akan menimbulkan ketidakpuas hati dan seterusnya, menjadikan keadaan tidak stable, tak seimbang dan boleh mengakibatkan pergaduhan. Nampaknya hari ni saya basah lah, hujan kan, secara mudahnya. Tapi tak apa. Adat naik motosikal macam ni lah. Ada time panas, ada time redup, ada time hujan. Ini saya kategorikan hujan yang tidak lebat lah, tapi saya tetap basah kuyup. Kalau hujan yang renyah itu mungkin saya tidak basah, tapi untuk yang ni saya kuyup lah juga. Tapi tidak berapa kuat. Maknanya saya pernah menempuh lebih lebat lagi daripada ni. So apa tadi pesanan saya tu, berhati-hati ketika hari hujan. Dan juga COVID-19 tadi saya rumuskan kat sini, kita kena pertingkatkan kebersihan diri. Maknanya kena kerap cuci tangan, basuh tangan, dan elakkan memegang tangan ni menyentuh kepala ataupun muka, mata dan sebagainya, mulut. Kerana itulah cara yang paling terbesar sekali untuk virus ni menjangkiti seseorang individu. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada bala malapetaka ni, dan diharapkan wabak ni segera reda lah. Okey, sampai di sini saja untuk cerita kita untuk kali ni. Kita akan bersiaran lagi nanti dengan isu-isu, mungkin isu semasa, mungkin apa yang berdepan mata, dan saya akan kupaskan lagi untuk perkongsian semua info semua dan pengajaran sekiranya terdapat dalam celotehan saya. Okey, semoga bertemu kembali. Jangan lupa subscribe channel Aus Skywalker, like. Terima kasih.